couple, okay, couple. Senyum, okay, senyum. Okay, husband and wife, best friend, husband and wife. Okay, sweet, okay. Okay, lover, Juliet, okay. So it's so good, you are so sweet, everyone is so sweet. So you alert. Kita dalam psikologi kita akan sebut perkataan observations. Okay, bila kita buat analisis. Okay, husband tu macam terpaksa senyum. Oh ya ke? Itu judgement. Okey, tak apa, boleh. Okey. Okey, sebab dalam psikologi kan, kita kena buat observation. So kan saya suruh you buat observation Kavin. Okey. Observation, kemudian based on your observation, you need to make an interpretation. So ini berbalik lah. Saya tak pasti sama ada you dah belajar ke tajuk psikologi, introduction to psychology dalam bidang you. So dalam psikologi ni ada satu bab. Nama tajuk tu, bab tu adalah sensation and perception. Okay, before we can make the interpretation tu dalam bab perception. Before we can come through the perception part or the interpretations part, we need to come first with the sensation part. Sensation ni dia daripada 5 deria kita. You mesti menerima maklumat tu daripada mata, daripada telinga, daripada hidung, daripada sentuhan dan juga daripada lidah. Okay, deria rasa. So maklumat itu kita panggil sensation, dia hanyalah satu maklumat. Tetapi apa yang kita rasa, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, segalanya itu bergantung pada interpretation kita. Sebab itu mungkin setengah orang bila melihat saya bercakap, ya, you have your own interpretation, while another group or another person, they have their own interpretation. Then you can see that the interpretations or the answer given by these two people or groups of people, you can see that some of them are similar, the information is similar, but some of the information is different. Kenapa? Kenapa information is too different? Because the way they interpret the information is different. So this is very good. Okay, so at least saya nampak you hidup. Bila you respond kepada saya nampak you hidup. Walaupun jawapan tu pada saya tak tepat, tapi tak apa. As long as you still hidup. Okay, kita hidup. Saya ni memang confirm hidup lah ni tengah bercakap kan. Macam tu. Okay. Okay, Kavita sini. Okay. So, mungkin you boleh kata loving couple sebab ada simbol love. So, dia ada banyak isu kita akan tengok. Ataupun mungkin tak ada pula orang kata mereka kat shopping mall. Tak ada pula kata macam tu. Okay, tak apalah. Jawapan you beri tu tadi dah bagus, cukup bagus untuk saya. So, mungkin yang satu teknik dalam psikologi lagi bila kita kata couple, mereka mixed marriage, mereka husband and wife atau mereka mungkin best friend atau apa saja, mungkin mereka terpaksa senyum. Itu tadi ada satu orang kata kan terpaksa senyum. Ini dalam konteks kalau you pernah belajar psikologi lah, bila kita nak memahami tingkah laku manusia, bila kita nak memahami psikologi manusia, okay, kita boleh menggunakan teknik introspection. Teknik introspection ini diperkenalkan oleh Wilhelm Wundt dan ia dalam psychology of thought, ya, dia ada tujuh schools of thought. Dia ada 7, no, it's not 7, sekejap ya, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 schools of thought. Di antara 3 yang awal kita namakan sebagai structuralism, functionalism and gestalt. Kemudian kita datang kepada contemporary schools of thought in psychology. So kita ada psychodynamic, behavioral, cognitive, humanistic and also neuroscience. You dah belajar ke psikologi? Penat ya saya, You dah belajar psikologi ke belum? Year 1 kot you belajar, saya tak pasti. Macam dah semester lepas. Itu tak confirm tu. Tak apa. Okay, Nabila confirm pun tanda good lah. Itu tanda paling senang. Dengan doktor, dengan saya Oh, you ni dah pernah jumpa saya. Nanti pula. Bila pula saya mengajar psikologi grup Yunis? Sekejap saya fikir. Saya ni mengajar, saya mengajar developmental psychology, Kavita. Okey, Nurul. Okey. Oh, you lah orangnya. Yeah. Okey, saya mengajar developmental psychology. Okey, so okeylah tak apa. Okey, okey, fine. Jadi itulah 8 schools of thought. Okey, 8 schools of thought yang ada dalam psikologi. Dan apabila you menginterpretasikan sesuatu maklumat yang kita beri, kan, kita bukan nak cari kesalahan. Kita cuma nak tahu apa yang you faham tentang apa yang you lihat. Macam tu. Itulah antara tugas forensic psychiatrist, ya. Apa yang kita faham, apa yang kita lihat.
tak semestinya apa yang kita faham dan apa yang kita lihat itu tepat. Jadi kita ada kaedah lain yang perlu kita gunakan untuk menentukan ketepatan maklumat yang kita observe, maklumat yang kita perhatikan. Okey, tak apalah, itu cerita panjang-panjang cerita nanti kan tak habis kelas kita pukul 1. Saya bayangkan kelas ni cuma tak sampai 1 jam. Tapi tengok macam mana. Saya ni banyak cakap sikit. Okay, apa saja yang you katakan tadi, thank you, okay, thank you. Tapi mungkin bila kita nak buat teknik introspection, kita need a deeper observation, a deeper understandings, or if we wants to make an interpretations, or if we wants to understand the people's mind, we need lots of information from that people, more and more. Sama ada kita boleh tanya dia ataupun kita suruh dia tulis. Tapi dalam teknik forensic psychiatrist nanti bila kita nak collect all the data, to investigate the patient's or the client mind, mental process. Sometimes you cannot ask them to write because some of them they cannot read or they cannot read lah, kita kata macam buta huruf, ataupun they can read but they cannot read in our language. Okay, they can only read or they can only write in their own language, mother tongue. Contohnya dalam bahasa Cina atau dalam bahasa India. So kita orang Melayu, contohnya kan saya orang Melayu sebagai investigator, saya tak boleh faham apa yang dia tulis. Tapi tak ada masalah sebenarnya, kita boleh panggil translator untuk translate to get to understand the information given by the client tu tadi. Yang penting kita dapat maklumat yang sangat-sangat baik daripada klien. So kita tidak boleh memikirkan diri kita, kalau kita kata, oh tak nak lah, you tak boleh cakap bahasa Melayu. Even you can give, when you give informations to me, you are giving it in English and in Malay, kan? You need to give in English or in Malay. If you speak to me in Chinese or in Indian, no, I don't want to. Tak boleh, dalam sebagai seorang forensic psychiatrist ataupun psikologi, tak boleh. Jadi kalau patient kita tadi atau klien kita tadi tak boleh bertutur dalam bahasa kita, kan? So dia boleh bertutur dalam bahasa dia punya mother tongue. So kita kena panggil translator lah untuk translate. As long as dia tahu apa dia nak sampaikan, dengan baik, dengan menggunakan kefahaman atau bahasa yang ada dalam pengetahuan dia. Okay, go on. Go on. Okay. Kalau kita tengok gambar ni, sebenarnya kes ni adalah kes perceraian. Okay, memang asalnya semua orang pun mesti kahwin bahagia kan. Mak ayah you bahagia, kakak abang ipar you kahwin bahagia ke? Ada di antara you yang dah kahwin pun bahagia juga kan. Masa bercinta dulu bahagia, kahwin mula-mula bahagia. Tapi mungkin tak berpanjangan. Sebab apa? Kita hidup. Bila manusia itu hidup, manusia akan mengalami perubahan. Ada sahaja perubahan datang dalam hidup kita. Sebelum kita berkahwin, kita tak ada beranak, kita tidak mempunyai anak lagi. Lepas berkahwin, so maka proses memiliki anak itu berlaku kan. Lepas tu dapat anak seorang, anak dua, anak tiga dan sebagainya. Kemudian kita pun berubah. Husband pun berubah. Okay, dia naik pangkat, ada kerja luar dan sebagainya. Begitu juga dengan isteri. Lepas tu mungkin husband jumpa orang lain. Manusia sentiasa berubah. So this is normal. Jangan takut. Setengah orang dia tak takut. Bang, you pergi mana? Bang, you kenapa you balik lambat ni? Cik tanya bang. Bising. Tak tahan. You ni cik bang. Tak ada orang lain. Nak tukar nama lah. Nak tukar nama darling lah. Macam tu kan. Cik tanya. Pening kan? Ya, saya pernah tengok kes macam tu. Bosan. Tanya bosan nak tukar nama. Saya dengan anak saya mesti cakap macam tu. Mami asyik mami je kan nak tukar nama Permaisuri lah. Kalau panggil Permaisuri boleh saya nyaut. Tak panggil Permaisuri saya tak nak nyaut. Okay. So kita berubah. Kita berubah mengikut situasi. Dan begitulah juga yang berlaku pada pasangan ini. Perceraian bukan kisah yang orang kata yang menakutkan, yang memeranjatkan, yang menyedihkan. Dah berjuta-juta manusia bercerai. Okay, dah berjuta-juta, dah dunia ni dah terlalu tua. So kisah ini adalah bukan kisah baru. So be prepared lah. Okay, be prepared. Okay, tak apa untuk kisah orang ni, tak apa setakat kita tengok perubahan. Okay, so lepas tu kita nak kait dengan forensic psychiatrist. So mereka akhirnya bercerai dan bercerai tak apa. Okay, tak ada masalah. Cerai. Okay. Okay, mungkin je kata doktor ni pelik. Okay. Kita kena hidup dengan cara mudah. Sebab kalau you pergi mahkamah macam-macam kes yang you lihat. Kalau kita nak membazirkan air mata, hanya membuang masa lah. Hidup bukan untuk menangis. Kan? Kita kena teruskan hidup kita. Macam tu. Okay, tak apalah. Kita pergi. Macam tu. Oh, life must go on. Betul Nabila? Kalau you hadapi masalah tersebut, jangan. Tinggalkan. Dia tak nak kita. Go on. Okay? Macam tu.
Sebab kita as long as kita boleh stand by our own lah, ada pekerjaan, ada orang kata apa, pendapatan sendiri kan, ada rumah yang kita beli sendiri dengan nama kita kan, kereta yang kita beli sendiri dengan nama kita, kita tidak menumpang orang lain. Itu harga diri. Okey, tengoklah kisah orang ni pula. Okey, apa berlaku kepada dia? Ya, yang asalnya kita nampak bahagia. Doctors and moms of three was strangled by a neurosurgeon husband. Dia dua-dua ni bidang perubatan. After serving him with divorce paper. So, apabila you nak buat tindakan, you kena sangat berhati-hati. Boleh minta cerai, boleh sangat berhati-hati. Kita ada banyak kes kat mahkamah, kat sinilah, kat mahkamah kita kan. Kalau you salah cara minta cerai, akhirnya nyawa you hilang. So ini berlaku. Okay, so dalam banyak hal kita perlu bersikap baiklah. Even orang yang bertindak terhadap kita tu tidak baik. So kita bersikap baik. Bila bersikap baik mungkin dia mengurangkan beban atau masalah ke atas kita. So ini akibatnya dia mati, dibunuh oleh suaminya. Okay, fine. Okay, tak apalah. Sekarang banyak sangat nak bagi nasihat kan tak habis pula kerja kita. Ini pula baby, kesian dengan dia. Okay, baby stabbed 90 times with scissors by mother for biting her while she was breastfeeding. Apa ni? Pergi gigitnya puting ibu, marahlah ibu tu. Mungkin ibu tu tengah kepenatan. Okay, sedih. Semua orang sedih. Okay, okay, sedih. Saya sedihlah juga macam tu kan. Okay. Tapi nanti dalam satu bab kan, dan untuk lawyer ke, untuk doktor ke, dia ada satu bab tak namanya emotional attachment dengan emotional detachment. Okay, memanglah kita sedih tapi kita tidak boleh melampau dalam kesedihan kita. Kalau melampau, forensic psychiatrist tak boleh nak buat kerja dia sedih macam tu kan. Okay, kita simpan sedih kita sekejap. Kita nak tengok kes. Okay, yang ini dia digigit puting ibu dia. Mungkin ketika ini ibu dia penat ataupun mungkin tindakan itu bukan sekali dua. Atau mungkin kerana gusinya besar agaknya. Sebab dia besar badan baby ni kan. You tengoknya besar kan. Jadi mungkin gusinya pun keras, besar. Jadi mungkin puting ibu tu kan lembut, sedap macam tu kan. Jadi mungkin secara tak sengaja ataupun dengan sengaja dia menggigit puting ibu kerana apa? Kerana apa dia gigit puting ibu? Tengok umur dia ni less than 6 months. Ya, kalau less than 6 months, infant ni kalau dalam stage of development, bagi bayi dia dalam stage apa? Ni seorang lain. Tadi kata kenal saya, you kenal saya atau you kata saya dah mengajar you. Dia dalam stage apa? Okey, kita berbalik kepada teori Freud lah, Sigmund Freud. Sigmund Freud kata dalam stage oral, pandai Nadira, stage oral. Jadi dia nakkan kepuasan mulut, nak gigit, nak jilat, nak hisap. Itulah, okey. Tapi mungkin ada kesilapan di situ ya, menyebabkan ibu tu marah. Mungkin kita tak tahu apa yang akan berlaku pada ibu. Itulah tugas forensic psychiatrist untuk investigate the motive of doing this activity. Kenapa buat macam ni, macam tu kan? Itu kita investigate. Kita tak menyalahkan ibu. Dalam kes apa-apa kes yang kita tak boleh menyalahkan. Setiap tindakan mesti ada sebab. Itu juga ni, setiap tindakan mesti bersebab. Sebab apa you kena bunuh? Sebab apa you kena sepak? Bersebab. Okey, melainkan di mental illness. Itu pun ada sebab. Itu pun ada sebab. Kalau bertindak, buat tindakan, kita fikir orang mental illness ke? Ada masalah mental ke? Macam tu. Kalau ada masalah mental, kita tu kena betulkan tindakan kita. Kalau tidak, inilah akibatnya. Okey, mungkinlah dia pun tak boleh berfikir waras sebab mungkin dia dengan stres dengan keadaan husband dia, lepas tu mungkin dengan kerjaya dia lagi, lepas tu dia ada isu di sebaliknya. Okey, so semua kejadian berlaku bersebab. Begitu juga dengan baby ni. Kenapa berlaku macam ni? Sebab dia gigit puting ibu. Kenapa ibu tikam dengan gunting ke muka bayi? Kerana ibu stres. Kerana dia gigit puting saya. Dia kata macam itulah. Semua benda bersebab. Okey, tekanan. Kalau sekali dua tak apa. Dia selalu buat macam tu, ibu cakap. Lepas tu kita akan uji, kita akan investigate ibu punya emosi. Ya, ketika kejadian itu, bukan emosi sekarang masih dia dah duduk dekat jail, kita tak nak investigate emosi dia, tak ada. So we need to do some investigations or some assessment related to the mental states of the person doing that situation. Ketika dia melakukan tindakan tersebut, apakah mental state dia? Apakah keadaan pemikiran dia dan emosi dia? Okey, tak apa. Yang ni satu hal lagi.
Ni kisahnya kalau dilaporkan dalam newspaper, Gaddafi daughter-in-law threw boiling water over my head after I refused to beat her child. Dia suruh saya pukul anak dia, kan? Dia tu orang yang tuan saya tu dia adalah menantu kepada Gaddafi. Saya tak pasti you tahu ke tidak, you kenal atau tidak Gaddafi. Gaddafi adalah Muammar Gaddafi. Okey, Muammar Gaddafi dia adalah ahli politik Libya. Kalau you boleh baca kisah dia, ya, dia hidup dengan penuh kesenangan, okey. Tapi dia mati dalam keadaan yang sangat menyayatkan, ya. Dia dipukul oleh pemberontak dan dipukul, ditikam sehinggalah dia mati. Kalau sebelum kematian dia, kalau you boleh tengok kehidupan dia sangat mewah, ya, sangat mewah. Kaya raya, hidup dengan selesa, ahli keluarga dia dan sebagainya, but end up dengan kematian kata apa yang sangat teruk lah dan sangat hina. Tidak sepatutnya seorang pemimpin negara mati dalam keadaan yang sangat hina, dipukul oleh rakyatnya sendiri. Okey, dan ditayangkan dan semua rakyat pun ambil gambar dia macam kemudian datang ke rumah dia bergaya dekat rumah dan sebagainya lah. Itu kisah Muammar Gaddafi itu tadi. You boleh baca lah kalau you nak tahu tentang dunia, kan, macam tu. Sometimes kita boleh relate dengan manusia yang ada di sekeliling kita. Okay, so horrified burns of nanny abandoned in detector mansions. Okay, ini pula berlaku. Sebab kita tidak mahu menurut perintah. Tidak mahu menurut perintah untuk pukul anak kepada tuan kita tadi. Okay, so berlaku begini. So setiap perbuatan, setiap perkara yang kita alami itu bersebab. Okay, yang ini pula kisah shocking injuries of seeing women step in the eyes by her father-in-law. Bapa mertua ditikam dengan tikam dekat bahagian mata, cedera tapi tak mati. Okey, itu kisahnya. So you kena sangat berhati-hati. We never know, kita semua tak tahu masa depan kita. Kita tak tahu masa depan kita. Kalau saya nak cerita dengan kepada pengalaman saya, pengalaman yang datang report dengan saya tu a lot lah. So pada saya setakat dengar saja. Dengar lepas tu once dia keluar, habislah. Penat kalau kita nak dengar sekali semua cerita, kan. Itulah kehidupan. So bahagian masing-masing lah. Macam tu. Yang penting macam ni lah saya rasakan. Kita be prepared lah. So kalau kita kenal siapa, kita kenal individu tersebut boleh mendatangkan kecederaan pada kita, so avoid. Try to avoid that individual. So cara nak avoid, dia banyak cara. Kalau you tak boleh keluar, kadang-kadang kalau kita ni memang ada pekerjaan yang baik, pendapatan yang baik, kan, so kita senang untuk melarikan diri. Tapi kalau kita terlalu bergantung hidup dengan individu tersebut, ekonomi pun kita bergantung, kasih sayang pun bergantung, semua benda kita bergantung dengan dia, so kita kena terimalah. Ya, segala kesukaran sebab kita kebergantungan kita terhadap seseorang tu terlalu tinggi. So sekarang ianya tak sepatut berlaku lah dalam keadaan dunia sekarang ataupun dalam masyarakat Malaysia. Saya rasa kebergantungan yang terlalu tinggi kepada seseorang itu kata apa perlu dikurangkan. Ya, respect mesti, hormat mesti, suami isteri mesti hormat. Tapi kebergantungan yang sangat tinggi itu agak berbahaya. So kebergantungan yang sangat tinggi inilah yang boleh kita kaitkan dengan kes-kes yang saya dapat, domestic violence. Okay, so dia ada sebab, 5 sebab kenapa individu itu mengalami domestic violence ataupun tidak boleh keluar daripada rumah tersebut, sanggup memaafkan suami yang melakukan domestic violence dan sebagainya. So dia ada 5 sebab. Antaranya kasih sayang, pergantungan ekonomi, takut, tak tahu mana nak lari, lots. Kenapa? Kenapa you ada semua isu tersebut? Kerana you tak ada tempat yang you nak lari. Okay? You tak ada tempat you nak lari. You tak ada harta milik you sendiri. Itu yang berlaku. Okay, tak apa. Okay. Fine. Satu lagi cara yang paling bagus adalah jangan tidak bersikap kasar dengan individu lah. Okay. Okay, yang ni pula mati juga kena torture kanak-kanak ni. Yang ni muda, so mungkin yang ni kita boleh maafkan lah, ya, macam tu. So dia pun tak ada kuasa untuk menghalang dirinya daripada dicederakan. Yang ni 8 tahun, so ada 128 injuries, kan. Dia diabaikan dan torture apa? Didera, ya. Didera oleh ibu saudaranya. Okay, kan, ibu dia pergi kerja tempat lain untuk tinggalkan anak ni dengan saudaranya. So tinggal di rumah orang. So
kita pun kata apa tinggal di rumah orang je. Mungkin ada peraturan-peraturan tertentu yang mungkin tak sesuai dengan kita. Ataupun sebenarnya orang tu rasa terbeban. Mungkin saudara kita mengatakan boleh, okey boleh letak anak kat sini tak apa, saya boleh jaga. Pergilah kerja dekat Arab Saudi, pergilah kita jaga anak you macam tu kan. Mungkin jaga sehari dua boleh, tapi selepas itu manusia berubah. Masa dia cakap dia boleh tu dia dalam keadaan yang okey, tapi mungkin sebulan selepas tu, 2 bulan selepas tu keadaannya berubah. Okey kan? Kerajaan berubah, dari segi emosi berubah, ekonomi berubah. Lots of things berubah lah, banyak yang berubah. So perubahan itu boleh memberi kesan kepada perubahan. Ya, okey Nabila, boleh memberi kesan kepada perubahan tingkah laku individu, seseorang individu tersebut. So yang kanak-kanak ni pun mungkin berubah juga tingkah laku daripada seorang yang rajin kepada seorang yang malas dan sebagainya, kepada seorang yang degil dan sebagainya. Dia ada sebab untuk sampai ke benda ni. Semuanya bersebab. Sebab itulah yang perlu dianalisis oleh forensic psychiatrist. Okey. Okey. Ini last lah. Ini last yang gambar tadi tu. Gambar yang berkaitan kita tunjuk-tunjuk tentang kecederaan tu tadi. Sama ada victim tu mati atau cedera. Kalau mati tanam je lah. Nak buat apa lagi? Kan ikutlah cara kaedah masing-masing. Tanam, bakar dan sebagainya. Selesai. Habis dah. Okey. Ataupun menanggung kecederaan. Sama ada cedera itu mungkin boleh sembuh dan hidup seperti manusia biasa ataupun selama-lamanya hidup di atas katil dengan beban kecederaan tersebut. Yang bagi pihak yang satu lagi tu pula mungkin dia ditangkap dan sama ada dia ada dua kaedah. Sama ada dia dihantar ke pusat pemulihan akhlak kalau didapati insane ataupun kalau didapati sane, waras, dia dikenakan tindakan yang sepatutnya. Okey. Okey, ini satu besarnya rumah ni. Okey, siapa yang kalau saya bagi you peluang atau kalau you diberi peluang untuk duduk di sini lah. You nampak rumah ni kan? You diberi peluang lah, you dihadiahkan rumah ni, you nak ke tak nak? Kavita, wow. Ada yang kata nak ya. Tak nak, Alif tak nak, Syafiqah nak. Tak nak juga nak cuba dia apa lelaki tak nak ni. Nabila takut. Apa yang you takut? Berhantu. Mana you nampak hantu ke? Tak nak semua tak nak. Okey, tak nak tak apalah. Tak nak tak apa. Okey, tak nak nurut dia semua tak nak. Orang ada yang nak, ada yang tak nak. Okey. Jadi di sini you nampak respons berbeza. Okey, berbeza. Because we are two different people. Okey, Fatin tak nak. Okey, tak apa tak nak. Okey, okey. So we are two different people. We are all different people. We have our own interest. Kan? We have our own motivation. Mungkin orang kata kita buat salah dengan ada kita. Ya, apa ni? Macam Kelly Castle. Iya, macam Kelly Castle. Tapi Kelly Castle taklah sebesar ni besar kan? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sebenarnya saya pun takut hantu juga. Tapi tak adalah saya nampak hantu kat sini. Dan tadi saya pun tak ada tengok lama-lama dekat tingkap kan. Tiba-tiba ternampak pula kan. Okey, banyak imaginasi lah. Okey, tak apa. Tak nak. Saya pun kalau beri macam ni tak nak lah. Sebab besar sangat. Tak adalah isu hantu. Besar sangat. Satu lagi, kalau betul-betul nak bagi, boleh kan? Saya jual. Saya dapat duit. Seorang tu kata nak bagi saja. Saya memang suka duit. Okey, jom. Okey, okey, sewakan betul Nabila, sewakan. Kita mesti cerdik kan. Okey. Kalaulah you diberikan percuma nak tinggal dekat tempat seperti ini, you nak tak? Rupanya macam ni Syafiqah kata nak. Okey, yang ni nak Aisyah nak. Kenapa nak? Kenapa nak? Kalau yang tadi tu tak nak, kenapa yang ni nak? Kenapa semuanya nak ni? Okey, bolehlah nak. Kenapa nak? Dan boleh buat hostel. Oh, betul. Izzah kata, ha. Saya suruh bagi jawapan, bukan suruh ketawa. Oh, Sharifah tak nak. Okey, so nampak cantik. Ya, nampak cantik. Memang ni bangunan moden ni. Moden, ya. Sebab nampak moden, ya. Compare dengan tadi tu nampak tua. Oh, susah nak buat kenduri. Ish. Apalah susahnya? Okey, parking je. Datang saja dengan Grab. Tak suka rumah bertingkat. Oh, okey. Buat kenduri, kita tak payahlah buat kenduri kat rumah. Kan rumah ni untuk tinggal. Nak buat kenduri, sewa dewan. Macam tu. Saya nak buat kenduri, jangan dalam rumah saya. Sepah nanti kalau. Okey, buat kat dewan macam tu. Okey, masing-masing ada pendapat. You pun beri pendapat, saya pun beri pendapat. Kalau macam ni, saya tak nak. Sebab saya tak suka rumah yang macam burung merpati, kotak-kotak macam ni kan, tak sempat nak jemur kain. Semua orang have their own reason, whether they want it or they don't want it. Okay, fine, tak apalah macam tu kan masing-masing. Kita bergerak lagi. Sebab itu dalam proses investigation nanti, kalau mengikut kaedah psikologi atau mengikut kaedah psychiatrist, the way dia tanya tu dia tak tanya terus.
Kenapa you buat? Kenapa dia tak tanya terus? Kita bermain dulu. Dia ada banyak teknik. Kita boleh menggunakan puzzle. Kita boleh ask the person to write a short story. Ask the person to do coloring. Ask the person to draw. Boleh. Ataupun kita ask the person to fill up the questionnaire. Or we can do interview. So we need to do several types of investigation to get the correct answer. To get the appropriate answer, and which is we want to make sure that the answer is not the fake one. Macam tu. Kalau macam ni dia susah sikit nak fake. Kalau kita bagi-bagi cerita macam ni kan, kalau kita bagi dia question ni memang dia fake. Nanti kan question tu kan ada, mungkin dia tanya kan, do you like ice cream, apa benda soalan, lepas tu kita pilihan jawapan yes no, yes no, yes no kan, kita nak investigate dia punya mental ke, nak buat screening mental dan sebagainya. Mungkin setengah-setengah individu, bila kita suruh jawab question ni, dia akan pilih yes semua. Semua yes. So, is it a correct answer? Okay, ataupun kalau ada macam setuju, sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju, sangat tidak setuju. Semuanya tidak pasti. Itu saja jawapannya. So, the answer is not what we want. Okay, we can have the understanding that this is not the correct answer. Sama ada dia fake ataupun they have no motivations to answer the question. Some people, they don't have interest. They're not interested to answer the question. Bukan orang tu saja, kita pun sama. Kalau suruh you jawab question ni, tak nak lah. Bukannya ada faedah pun jawab question ni kan. Tak ada point, tak ada, dia tak bagi token pun dekat kita kan. Dia suruh jawab question ni hanya untuk kepentingan dia punya research saja. People have many thought about some things. So based on their belief, based on their thought, based on their interpretation, that's what they did. So tak nak jawab ataupun jawab dengan cara menipu dan sebagainya. Okey, itulah dalam kes forensik, psychiatrist ataupun dalam forensik psikologi, begitu kaedahnya. Cara kita investigate information tu agak berbeza dengan bidang-bidang yang lain. Okey, yang ini pula. Kalau you diberi tinggal di tempat yang begini, adalah tanah-tanah ni tadi kata tak ada tanah macam tu nak buat kenduri kan. Ni ada kenduri, banyak tanah ni Ini lot orang ni, ini lot orang ni ni banyak tanah. Ni ke belakang, normally kita ada pada belakang. Kalau depan kita terus nampak depan ni, depan. Yang normally orang Inggeris ni, belakang ni banyak yard, dia punya garden semua dekat belakang. Kalau yang ni nak tak? Kalau bagi tinggal kat sini. Ini dekat UK, kat UK. Bangunan macam ni memang kat UK lah. Nanti bosan sorang-sorang lah. Siapa suruh dia tinggal sorang-sorang? Saya kalau kat rumah besar macam ni, saya just dengan kawan. You satu bilik, satu bilik, satu bilik, satu bilik. Mak bilik mana kan? Ni semua barisan mak keluarga saya. Macam itulah kan. Okey. Macam-macam alasan kan? Tadi kata kecil kata, besar kata yang ni dah elok pula. Tadi kata nak space untuk parking, nak kenduri. Lepas ni takut nak bertinggal sorang-sorang. Lost. Nanti macam itulah. Kalau kita investigate tu kan, macam-macam answer dia. Di mana tak konsisten. Tapi sebab you ni ramai, tak konsisten sebab masing-masing banyak jawapan daripada 51 orang. Bukan 51, you yang hadir dengan saya sekarang ni 48. 48 orang punya answer. Bila kita investigate, do an investigation. Kenapa saya suka guna perkataan investigation? Because nak kaitkan dengan forensik. Forensik ni sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. Kita ni dipanggil, forensik psikologis ke forensik psychiatrist ni dipanggil oleh pihak mahkamah ataupun mana-mana lah, mana-mana badan kata apa, keselamatan untuk membantu proses mengenal pasti identiti ataupun mengenal pasti identiti ataupun pemikiran ataupun tingkah laku dalam konteks menyeluruh, kita kata the psychological aspects of the person. Okay, so kita kena tanya tanyalah. So bila kita buat one to one, kita boleh nampak jawapan dia konsisten ke tidak. Pagi tadi kita tanya, dia kata dia suka rumah besar. Sekarang kita tanya, tak naklah rumah besar, takut sorang-sorang. Lepas tu, ya, dia berbeza. Lepas tu kita kena tanya lagi, kita kena tengok betul-betul kan, bila kita table down all the answer, we can see that the answer is not consistent. Dia ada banyak isu tentang answer yang tak konsisten ni. Sama ada kita nak try to assume that this person is suffering from mental illness, ataupun sometimes kan kalau maklumat yang kita dapat tu dia tak konsisten sampai daripada witnesses kan. So kadang-kadang kes boleh digugurkan. Itu bagus pula kalau kes digugurkan macam tu. So dia ada banyak isu lah. Tak apa. Go. Okay, ini kat UK. Kalau you tengok bangunan tu ni kat UK. Ini nampak ni semua luar negara lah kan. Dia semua luar negara. Ini kat Rusia. Kat Rusia.
Ada bangunan, main bangunan dia, ada bangunan yang kiri kanan dia kan. So kalau you diberi tempat tinggal kat sini, you nak tak? Macam itu je saya tanya doktor ni, bila nak kelas ni? Cik tanya yang ni je. Sekolah nak. Oh, Iman. Oh, cantik namanya. Safia. Tak nak. Okey. Tak nak. Mungkin ada banyak sebab kenapa orang tak nak. Mungkin kerana suram kot. Cuaca nampak suram. Pokok pun tak ada daun kan. Okey, datang untuk melancong memang best. Tapi untuk tinggal, alamak. Nabila kan, alamak. Kalau saya tinggal kat sini, saya nak dapatkan elektrik percuma. Sebab nak on kan semua heater. Kan? Macam tu. So, kalau duduk dekat sini, kalau kita nak berjimat, kita kena berselubung saja. Sebab kita tak boleh onkan heater. Kan? Banyak kos sangat tinggi. Okey, so dia ada banyak faktor lah kenapa orang tak nak, orang nak dengan tak nak tinggal. Okey? Tak apa. Okey, itu cuma kata apa, satu permulaan atau gambaran kepada soalan-soalan yang mungkin ditanya kepada klien itu kita nanti kan. Okey, go on. Okey. Okey, semua ini adalah psychiatric center yang saya tunjukkan tadi. Okey, saya tak kata kita semua nak duduk psychiatric center, tak ada. Yang saya tanya tadi tak ada kaitan pun dengan psychiatric center. Yang saya nak tunjuk sekarang baru ada kaitan dengan psychiatric center. Okey. Ini psychiatric center dekat New York, dikatakan kat ini pun dekat New York, ada yang moden, ada yang lama, ni lama dah bangunan tinggal dah. Ini kat Rusia, psychiatric hospital dekat Rusia, ini kat Broadmoor Hospital. Di sini bagus. Kalau you pergi dekat Malaysia pun bagus juga kan. Di sini ni untuk high security psychiatric hospital di mana kes-kes bunuh kan, tapi bila kita tengok, bila kita dah buat investigation, dah jatuh hukum, rupanya dia kes-kes bunuh yang melibatkan mereka yang mengalami mental disorder. So letak dekat sini, letak kat sini. Ini dekat England. So inilah psychiatric center ataupun hospital, psychiatric hospital. Ini dah lama. Yang lama ni pun dah lama. Yang ni baru. Okay. Okay, go on. Okay, ini dekat Arab. Mungkin suatu hari nanti you akan bekerja di Arab. Ramai student-student nursing kan kerja dekat Arab. Very good. Okay. Kawan-kawan saya pun ada yang kerja dekat Arab. Ini pun Syihar Mental ataupun Psychiatric Hospital dekat Taif. Cantik, modern. Boleh you boleh kerja dekat sini. It's okay. Bagus. Okay. Itu tak apa. Dekat Arab kan kaya. Okay, Nabila nak. Okay. Kalau kat Arab kaya, cuma bangunan pun cantik. Kalau kita, okay. Kalau you pergi dekat India. Okay, kalau kat India, mungkin you tengoklah lah tuanya kan. Kita nak masuk kat sini daripada kita sakit mental masuk sini kita terus sihat sebab kita tak nak duduk dekat hospital ni kan. Terus kita sihat macam tu, yang sakit mental terus sihat. Takut duduk dekat hospital macam ni. So bila you katalah you bermaaf something dekat India, make sure that you tak suffer daripada mental illness. Kalau tidak mungkin you akan tinggal dekat tempat yang beginilah. Okay, so ianya sangat menakutkan lah. So be aware lah. Jangan mengundang masalah. Kita, you all semua sihat kan? So jangan ada mental illness lepas ini. Depression ke, kan? Everyone depressed. Depressed is normal. Tapi jangan sampai kepada major depression disorder ataupun anxiety disorder. Dalam anxiety disorder, you ada panic disorder, phobic disorder, generalized anxiety disorder, kan ada banyak ciri. Dan pelbagai disorder yang lain lah. So jangan sampai kita ada that issues. Walaupun sebenarnya kita kan sebagai manusia kita ada symptoms dalam that types of disorder tapi very mild macam tu kan, that is not consistent. So we are not considered as a mental illness person macam tu. Okay. So make sure that we are not having this mental illness toward the ends of your life. Okay. So we are a healthy person. So we don't have to stay in these types of institutions. Okay, go on. Okay, ataupun ini dekat India macam ni mungkin bekas kesan penjara kot. So dibuat mental hospital. Ini China, ni baru. Kalau you nak buat lawatan ke China, you boleh pergi hospital ni. Beijing Angkang Hospital. Ini baru. Bagus. Bila baru tu, facilities dia bagus kan. Ini Indonesia lama jugalah. Sebab mungkin kerajaan Indonesia mengatakan bahawa tak ada keperluan lah nak buat hebat-hebat just untuk these types of people. Sebab dia tidak generate ekonomi kepada pembangunan negara. Kan dia tak menyumbangkan, cuma yang perlu kita bagi ubat, bagi makan, bagi ubat, bagi makan, bagi ubat, bagi makan. Okay, dan kita bayar gaji kepada doktor ataupun pekerja atau nurse yang bertugas di sini. Tapi individu seperti ini tidak menyumbang apa-apa kepada ekonomi negara. Sebab itu mungkin kerajaan ambil tindakan untuk tidak membina satu hospital mental yang mewah dan sebagainya. Namun demikian, kadang-kadang kerajaan ada pemikiran yang lain. Mungkin kita harus bina satu mental hospital yang bagus, yang
cantik, yang advanced, have advanced facilities, sebab kita nak letakkan all these nurses, all these doctors, all these psychiatrists into that hospital. Memang pesakit dalam ni tak menjanakan apa-apa, tapi kemungkinan doktor atau nurse tak mahu bekerja kalau tempat institusi tersebut kelihatan tua dan fasilitisnya terlalu buruk, kan. Kita tak nak bekerja. So kita nak bekerja tempat fasilitis yang sihat, yang elok. Betul Syafiqah ya? You pun mesti memilih. Takkan nak kerja dekat hospital, tak nak lah macam tu. Tak apalah, kerja sekejap tak apa. Kan macam tu, dapatkan pengalaman 3-4 bulan lepas tu lari. Macam tu. Okay. So mungkin kerajaan kena buat pemikiran yang lain lah. Okay. Okay, fine, tak apa. So mungkin inilah antara tempat-tempat yang akan dilawati oleh forensik psychiatrist tadi, ataupun tempat-tempat yang akan kita tempatkan pesakit yang kita klasifikasi sebagai mental disorder person. Okay. Okay, so ini kita lagi melawat tadi tu, kita dah pergi melawat tempat hospital, mental hospital ataupun psychiatric center. Ini yang baru. Ini memang cantik dekat Sweden. Kalau you nak bekerja kat sini pun boleh, tapi you are part of them lah. Duduk bersama dengan mereka. Tapi cantiklah tempat ni, dan tenang dan sebagainya, kan. Best. Kalau saya tak nak lah. Saya daripada awal lagi saya tak nak memang bekerja dengan psychiatric people. Tapi kalau orang lain nak boleh. Saya tidak kata apa menghina ataupun saya tidak menidakkan hak orang lain yang nak bekerja di mental hospital. Cuma saya tak nak untuk diri saya lah. Saya ada sebab saya sendiri kenapa saya tak nak. Okay, mungkin sebab saya, satu lagi sebab saya tua, tapi masa saya muda tu pun saya tak nak. Masa saya awal sangat macam tahun 1, tahun 2 tu saya nak. Tapi bila sampai bila saya habis belajar degree tu, saya tak nak lah macam tu. Saya tak nak. Saya ada sebab saya lah. Saya tak nak cerita kenapa sebab saya tak nak mempengaruhi you. Tapi kalau you nak dapat pengalaman, you can. You can come to this place, for example, then work in this hospital. Okay, and maybe you can do some research. Okay, you can gain new experience, kan? Very good. Okay. Everyone, they have a reason in their life. Semua orang ada. Ini yang tadilah yang ni, kan. So you boleh tengok keliling semua cantik. So kerajaan ini mengambil tindakan untuk membuat hospital begini sebab mungkin mereka nak buat research. Mereka nak buat research, nanti nak tunjuk pada dunia hasil research mereka terhadap orang-orang yang mereka kurung dan sebagainya. Kemudian mereka nak employ, nak attract nurse, all the nurses, all the doctors, or lots of officers and so on to come to this center to work with the criminals or with the offenders or with the mental illnesses people. Okay, so they built the very nice building and put a good facilities. They have their own reason. Okay, mungkin kalau you dah bekerja di sini baru you tahu apa reason dia. Okay, or maybe they want to create a robot, or maybe they want to create a soldier. Kemungkinan. So there is a lot of reason lah. So kita tak nak berimajinasi. Okay, kita teruskan lagi. Kalau okay, dia ada banyak isu nanti. Okay, ini tempat sangat selesa. Kalau bekerja dekat sini, selesa lah saya rasakan. Selesa. Dan di sini pun selesa, pesakit boleh jumpa dengan ahli keluarga, kan. Sangat selesa. Selesa. So kalau you penat Kavita, you boleh duduk kat sini, lihat pemandangan pokok pine, keadaan sangat sejuk, kan, macam tu. So pakai cardigan. Tenang? Yes, tenang. Itulah tempat kita perlukan untuk this patient. Kita kena cari tempat atau bina satu tempat yang sangat tenang untuk mereka supaya mereka tak stres dan sebagainya, kan. Macam dalam cerita cerita It. Oh, okey, boleh. Okey. Ingatkan macam dalam cerita The King's Affection. Siapa tengok cerita tu? Cerita Korea. Oh, Iman tengok. Okey. Fine. Okey, so indah, cantik. Okey, kita terus pergi. Saya tak sampai lebih kuliah saya ni. Okey, ini dekat Malaysia. Tadi kita dah pergi luar negara, jom kita datang negara kita. Cantik ya. Saya dah banyak kali dah melawat tempat ni, tak nak pergi lagi dah lah. Benda yang sama je saya nampak, kan. Macam tu tak apa. You masih muda, you carilah pengalaman untuk hidup you. Saya daripada sekolah, saya daripada degree lagi. Saya kerap melawat di tempat ni. Okey, bawa student lagi dan sebagainya. Okey. Ini dekat Perak. So kita ada 4 mental hospital, the big mental hospital in Malaysia. Ini kat Perak, Hospital Bahagia, Tanjung Rambutan, Perak. Okey, kat belakang sana pun ada kubur. Kalau pesakit tersebut tidak ada siapa yang tuntut mati, boleh tanam kat belakang sana. Belakang sana luas. Belakang sana luas.
Okey. Ini pula dekat Johor, tadi tu panggil Hospital Bahagia, ini kita panggil Hospital Permai. Tadi Hospital Bahagia, ini Hospital Permai. Ini dekat Tanpoy, Johor. Okey, mana-mana orang Johor boleh bekerja dekat sini. So kalau dekat Sabah, kita ada Hospital Mesra. Okey, Bahagia, apa lagi tadi? Bahagia tadi, Permai, lepas tu Mesra kan. Ini dekat Sabah. Jadi orang Sabah boleh bekerja dekat sini. Nurse kan boleh bekerja kat sini, doktor pun boleh bekerja kat sini. Kan? Boleh juga. You nak practice you punya bidang kejururawatan you dalam bidang mental health, boleh kat sini. Ataupun yang ni Sentosa, Sentiasa Aman Sentosa, ada dekat Sarawak pun boleh, orang Sarawak boleh bekerja kat sini. Ni baru ni. Baru, okey, hospital yang baru okey. Tapi kalau yang dekat dekat mana tu tadi? Dekat Perak atau dekat Johor tu a little bit lama. Tapi lama pun bila kita pergi masih lagi elok. Saya tenang je, saya pergi kat situ tenang dan bersih sangat-sangat. Bersih. Malaysia is very good. Malaysia punya institution mental hospital is very 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 good. Okay. Okay. Sekarang kita ni dekat luar kan. Kita tengok semua-semua dekat luar tadi. So kita nak masuk dalam. Yang ni nanti kalau you kata dengan saya you tak masuk lagi campus. Mungkin saya tak pasti. You tahun 2, masa tahun 1 tu mungkin you dah masuk campus. Kalau you dah masuk campus, saya percaya mungkin you telah dibawa melawat ke Ward 5U. Okay, Ward 5U ni ditempatkan pesakit-pesakit mental dekat USM. Okay. Oh, belum lagi Kak Vita. Belum lagi. You all belum sampai lagi masuk kampus. Tak apa. Sufi belum. Oh, okay, nantilah. Nanti ya, you akan datang melawat. Ini dekat China. Okay. Ini contoh dekat China. Tak apalah. Jadi kalau ada yang you nampak diikat dan sebagainya kan. Ada sebab. Semuanya ada sebab kena ikat. Kalau tak ikat nanti kan dia meraung, dia jerit dan sebagainya kan. Saya pernah masa saya buat lawatan dengan pelajar tu, ada patient tu diikat dekat satu sudut lah. Kebetulan masa saya berjalan melawat, doktor tu ikut sekali. Dr. Ruby nama dia. Dr. Ruby. Dia memang doktor di situlah, ketua apa pula dah sekejapnya. Health officer dekat situlah. Ketua perawat di situlah, saya kata macam tu, Dr. Ruby. So dibawa, lepas tu sampai kepada patient tersebut ya. So dia tanya kepada petugas di situ kenapa ikat. Lepas tu saya ingat lagi petugas tu beritahu sebab dia kencing merata-rata. Lepas tu dia marah. Petugas tu depan saya dan depan kami semua. Bukan sepatutnya dia kencing merata-rata tu kita ikat macam tu kan. Kenapa mungkin lagi you ikat lagi banyak dia kencing di situ lah kan. So kita mengikat pesakit bukan kerana sebab kita tak suka, tapi kita ikat pesakit kerana ianya membahayakan pesakit tu tadi. Even dekat USM pun masa saya tengah buat pelajar saya yang lain pula, saya buat pelajar speech audio. Yang hari tu saya buat pelajar forensik kan, pelajar speech audio dekat USM tu pun dalam dah bercakap lepas tu nak ikat. So ketika kita sedang buat lawatan tu kan, tadi dia okey je kat situ. Kemudian proses mengikat. Lepas tu sambil mengikat tu dia ajarlah kita cara ikatan. Jadi pesakit dia tengok je, pesakit tu pesakit USM tau. Daripada USM Penang. So bukan yang duduk dekat sini, bukan sebarang, bukan orang luar peminta sedekah dan sebagainya. Student pun ada kat dalam ni. Okey, bukan 1, 2. Macam tu. Tak apalah, mungkin kalau you ada peluang, you boleh masuk dan tengok. Dia bersebab. Kenapa student kita ada kat sini daripada USM Penang? Kenapa? So ada panjang cerita dia, so saya tak nak share lah, takutkan mungkin ahli keluarga you. Okey, kita tak kenal. Saya pun tak kenal you, you pun tak beranilah saya nak cakap apa-apa. Okey, so kita ikat. So dia tunjuk cara ikatan. Ikatan tu tidak akan melukakan pesakit. Okey, kenapa dia ikat? Sebab pesakit sedang menunjukkan tingkah laku yang agresif. Perempuan. Okey, dia mengalami major depression disorder dan beberapa aktiviti yang lain lah. Satu bahagian pula itu tak diikat, skizofrenia. Patient dalam USM, skizofrenia. Remaja cantik orangnya, rambut hitam, lebat sangat. Cantik, orangnya cantik, mata dia pun hitam. Dia skizofrenia, dia tak perlu diikat. Sebab dia tak bangun dan dia tak nakal, dia tak lasak lah, dia hanya terbaring saja dekat situ kan. So kita boleh buat siasatan lah, tanya dia dan sebagainya kan. Bila kita tanya dia, dia diam. Bila kita duduk jauh daripada dia kan, kita duduk kat kerusi, kita perhati daripada jauh, dia sedang bercakap. Dia sedang berkomunikasi dengan reaksinya, dengan ketawanya, dengan bersungguh-sungguh dia sedang bercakap dengan imajinasi dia. Pada kita kata imajinasi, pada dia nampak objek tersebut. So, bila kita tanya, tengah cakap dengan siapa?
nenek kebayan. Okey, saya pun takut juga begitu nenek kebayan. So kita tahulah objek tu ada dekat situ. Sama ada dia realiti atau tidak itu tak ada siapa yang tahu. Mungkin kita anggap itu sebagai imajinasi dia, tapi pada dia objek itu ada. Kan? So kemungkinan betul objek itu ada, tapi dalam bentuk nenek kebayan. Okay, so dia begitulah keadaan you akan jumpa banyak-banyak pesakit. So antara tugas you nanti kan, you datang tanya pesakit dan mungkin ni you lah katakan you datang, you tengok macam mana supervisor you handle the patients kan, macam mana. Ataupun this is forensic psychiatrist tadi datang to get some information from the person, the clients kan macam tu. So no, kalau kita masuk ward perempuan, kalau kita lelaki kena ada seorang perempuan lain akan temankan kita. Tapi kalau kita masuk ward kita perempuan masuk ward lelaki, begitu juga kita ada peneman. Okay, sebab masuk ward perempuan ni kena hati-hati, kena beritahu awal-awal masuk ward perempuan ni, sebab kadang-kadang orang tak siuman ni tiba-tiba dia keluar bilik mandi, dia tak pakai baju dan sebagainya kan macam tu. Okey, banyak dah kita jauh dah kita berjalan. Jom. Okey. Yang ini kalau you nampak lah dekat luar negara tak berapa indah lah. Ya, tak berapa indah tidur atau tilam macam tu. Saya kata jangan kita jemput masalah datang. Okey, kita memang depressed. Kita memang ada anxiety, depressed lah kita kata kita ni memang stress, tapi jangan sampai kita ditempatkan di sini lah. Be aware. Untuk masa depan pun dalam kes rumah tangga dan sebagainya di tempat kerja kan, jangan stres. Jangan stres dengan suami dengan apa benda. Jangan stres. Bukan kita yang ditempatkan di sini, biar orang lain ditempatkan di sini. Kalau boleh tak ada siapa lah ditempatkan di sini, tapi kalau tak ada ditempatkan di sini, apa pula tugas doktor dengan jururawat dekat psychiatrist? Tak ada pula tugas macam tu kan. Yang penting macam ni, ingatkan untuk diri kita sendiri supaya kita tidak ditempatkan di tempat begini. Tapi tempat macam ni, mungkin ada yang berpendapat tinggal di sini lebih baik daripada duduk di penjara. So dekat sini tak ada apa-apa pun. Tenang, baik, berehat, tidur saja. Tapi ini bukan kat Malaysia lah. Kalau ini benda dikemas. Tapi kalau kat Malaysia yang ini. Sekejap ya. Yang ini kat Malaysia. Sangat kemas. Satu lagi dekat sini pun, katakanlah masa saya pergi Tanpui dulu, dia Tanpui dulu, dia kata kadang-kadang orang yang duduk dekat sini, kalau dia ada banyak ward lah kan, satu wing sebelah sana, satu wing sebelah sini. Kalau satu wing tu memang semua pembunuh kat dalam tu. Pembunuh dia letakkan, dan mereka tak diikat. It depends pada case lah kan. Ada yang diikat, tapi mereka makan ubat. So mereka dah okay. So pesakit yang duduk kat sini adalah pesakit yang insane, yang mengalami mental disorder kan. So bila mereka dalam ward, mereka tak diikat. Dan officer sentiasa ada kat dalam ni kan. Kita boleh bercakap dengan dia, boleh berinteraksi dengan mereka. Dan mereka ada banyak aktiviti yang mereka perlu lakukan. Rehabilitation activity lah. Apa yang saya nak cakap tadi? Sekejap. Saya dah lupa apa yang saya nak cakap. Okay. Tempat ni sangat bersih. Okay, so dia banyak, okay. Kalau you nak masuk tempat yang kita letak criminal dekat situ, Tanpui ada, hospital Tanjung Rambutan ada, kita letak dekat criminal dekat situ. Tapi saya nak kata mereka tu di-grill, bergari. Bukan mereka bergari, pintu mereka tu ada 2-3 lapis. Kita panggil, apa kita panggil, grill ya? Grill. Grill. So bermangga semua sekali. Bermangga semua sekali. So macam penjara lah kita kata. Tapi dalam ni bebas. Dalam bebas. So kalau kita nak masuk dalam tu, mungkin kita boleh masuk ataupun officer akan ambil lah siapa-siapa yang kita nak tu, bawa keluar dan bincang dekat luar. Kalau you pergi dekat hospital Bahagia Tanjung Rambutan, dia ada forensic unit dekat situ. Dia ada forensic unit. Di situ dah tempat forensic psychiatrist bertugas nanti sekarang. Kat situ ada forensic unit. Di situ kalau kita nampak pesakit, normally pesakit yang kita baru tangkap lah, dan mahkamah mengatakan bahawa based on the forensic psychiatrist punya report, individu ini mengalami mental illness. So untuk tahu keputusan yang tepat sama ada betul ke individu mengalami mental illness, dia kena ditempatkan di Tanjung Rambutan untuk observation dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan ikut arahan mahkamah. So katakanlah dia membawa ini kes antara, you kena ingat tak kes Rasidi. Rasidi, dia pernah bunuh atuk dia, nenek dia, bapa dia kan, dan dipancung kepala bapa atau atuk dia tadi tu, ditanam jauh, jauh dekat tempat yang jauh. So dia ditempatkan di salah satu daripada hospital ini. Kemudian kita letakkan dia dekat unit forensik. Itu saya ada pergi tengok lah kan, unit forensik kita tempatkan pesakit mungkin tak sedar, okay, bahawa bilik tu penuh dengan CCTV. So dekat luar ni kita duduk depan CCTV, ada 4, 5, 6 komputer kan yang kita boleh monitor pesakit dekat bilik A, bilik B, bilik C dan sebagainya. Kalau lelaki lah, perempuan lah macam tu kan.
Tapi kalau untuk pesakit lelaki, so perempuan pun boleh juga buat observation. Tengoklah siapa kelayakan you untuk buat observation. 24 hours. You tidur, you makan, you semua you. Kita boleh nampak you. Sebab kita nak tahu you fake atau tidak. Dari is there any issues of malingering ataupun faking issues in terms of you punya behavior atau in terms of you punya mental process. Mungkin masa kat mahkamah you kata you mental disorder dan sebagainya. You said that you suffered from, for example, bipolar disorder or something related dengan schizophrenia, atau you kata you dengar suara suruh bunuh dan sebagainya kan. So kita nak confirm betul atau tidak, kita letak you dekat unit forensik. Mungkin kalau suatu hari nanti ada you diletak di unit forensik, you fikir akan kata dalam diri you, oh, aku kena berhati-hati, aku sedang di apa, diperhatikan oleh CCTV kan. Mungkin boleh you boleh mengingatkan diri you dan you boleh berpura-pura untuk tempoh 2-3 jam. Tapi untuk tempoh sebulan, sampai bila you nak berpura-pura? Di situ bahaya. Okey, penat nak berlakon penat dah. Macam tu kan, sebab kita diperhatikan 24 hours, siang malam tidur bangun kita semua diperhatikan. Di situ dah tempat kita, di situ dah tempat mereka yang sedang dalam pemerhatian. Okey. Ni so kerja dia tidur je, tak ada buat kerja apa. Kalau malas nak datang kuliah dan sebagainya, nak tidur saja. Ini antara tempatnya. Oh, satu lagi saya nak cakap ni. Di hospital ini juga ditempatkan untuk mereka, katalah yang kes yang saya dapat tengok tu, dia stres dan sebagainya kan, dia tak sanggup, dia stres dengan tempat kerja kan, dia datang, you boleh buat laporan personal kepada hospital, kata you nak lari, nak tenangkan. Juga di sini juga ditempatkan orang yang stres. Katalah stres, nak dapatkan ketenangan, nak dapatkan rawatan, pemulihan kan, di sini juga ada tempatnya. Disediakan juga tempat, tapi bukanlah join sekali dengan pembunuh dan sebagainya, bukannya, tempat lain, wings yang lain pula. Okey, kita pergi dah kepada tajuk kita, forensic psychiatrist. Saya pergi laju sikit lah ya, sebab kita dah habis dah lawatan kita, jom kita belajar. You pun dah penat, dah habis dah air kopi. Habis dah air kopi you. Okey, tak apa, kalau you penat, you duduk juga. Okay, who and what is a forensic psychiatrist? Okay, so forensic psychiatrist, lawatan secara virtual. Ya, lawatan secara virtual. Tak apa, boleh juga. Tak apa, nanti kalau you ada peluang, you kerja, you pergilah. You pergi kerja, you duduk kat tempat situ, you boleh duduk, you boleh tengok dengan lebih detail lagi. Ya, macam tu. So forensic psychiatrist is medical doctor. Bila kita sebut forensic psychiatrist, dia mesti medical doctor. Tapi dia kena ada dua perkara dalam diri dia. As a forensic psychiatrist, dia kena ada dua isu dalam diri dia, iaitu dia kena ada training dalam psychiatrist, meaning that she's a doctor. Okay, dia boleh buat treatment, diagnose mental disorder, understanding and diagnose and give treatment to mental disorder. Instead of being a doctor, a psychiatrist, dia juga kena ada knowledge in terms of law knowledge. So dia dah pergi kepada special training ataupun gone through the special experience in terms of the applications of psychiatric knowledge to questions posed by the legal system. Bila kita sebut forensik, dia berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang itulah dia forensik. Forensik bermaksud a forum sebenarnya. Kalau dalam kata awal Latin, dia adalah a forum dalam bahasa Greek. Di mana dalam forum tu kita perdebatkan sesuatu isu. Dan kita cari jalan penyelesaian ataupun bukti-bukti untuk menyelesaikan isu yang diperdebatkan. That is the meaning of forensic. So untuk forensic psychiatrist, dia seorang doktor, seorang psychiatrist, dan dia juga ada knowledge ataupun latihan dalam bidang undang-undang. Okay, yang berkaitan dengan undang-undang. Okay, go on. Kalau untuk saya psikologi, saya mesti ada psychologist punya knowledge, dan dalam bidang psikologi pula, yang ini tak apa, you tak perlu ada PhD. Tapi you mesti seorang medical doctor lah dalam bidang psychiatrist. Kalau untuk forensic psychology, you mesti ada PhD dalam bidang forensic psychology. Dan you mesti ada degree. Degree. First degree dalam psychology, 4 tahun. Baru kita boleh jadi forensic psychiatrist, dan juga you kena ambil yang sama lah. Benda yang kedua ni sama, training in the law aspect. And then get a license to be a forensic psychologist ataupun forensic psychiatrist. So when acting in the roles of forensic specialist, forensic psychiatrist is not providing therapy. Bila dia dipanggil untuk kes mahkamah, dia bukan nak bagi terapi tu to lessen the patient suffering ataupun to help the patient be free and healthy. Bukan. Itu bukan tugas dia. Tak ada lagi dah tugas tersebut. But to provide an objective evaluation for the use by the retaining institution, attorney or court. Apa yang dia kena buat adalah dia kena dapat lots of information, get lots as many as information as they can from the victims ke, from the criminals ke, from the abuser ke, from the client, as assigned by court.
Apa yang court arahkan, itu ni kena buat. So dapatkan a lot of data and then make an assessment and evaluation and present the data to the court. In civil proceeding, kita sebut pasal civil case. Mahkamah ada dua, civil. Kalau kat Malaysia kita ada tiga. Kita ada civil court, criminal court dan juga ni. Syariah court. Okey, syariah court kita ada tu. Jadi bila kita sebut civil lah, dalam civil proses civil ya, kita tengok apa maksud civil. Civil cases usually involve private disputes ya ataupun argument between persons or organisation. Dia hanya melibatkan perdebatan antara manusia dengan manusia ataupun institusi dengan institusi atau institusi dengan manusia. Nah, isu kita kata ikut yang lebih mudah lah, isu-isu semasa ya yang kita perdebatkan, pecah amanah dan sebagainya. Ya, itu civil cases. So, in civil proceeding, forensic psychiatrists are involved in a range of individual competency determination. Dalam kes-kes civil ni, kes-kes biasa kehidupan kan. So, kita nak tahu keupayaan individu tersebut. Tak kira lah kata apa, klien kita tadi seseorang, kita nak tahu keupayaan seseorang individu dalam sesuatu perkara, dalam membuat keputusan. Ingat, dia tidak melibatkan jenayah. Dia tidak melibatkan jenayah berat. Okay, so mungkin jenayah yang saya sebutkan kod-kod ringan lah. Okay, kod-kod ringan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kata apa, perdebatan untuk kes-kes keuangan kan. Kes-kes keuangan, dia bukan jenayah. Kalau jenayah kita masuk criminal court ya. So dalam ni kita nak tahu keupayaan seseorang. Contoh keupayaan yang kita nak tahu adalah keupayaan dia untuk menulis wasiat. Ini antara civil cases. Menulis wasiat untuk nak uruskan pembahagian harta dia. Senang kan? Ataupun kerana dia tak nak pergi rawatan tersebut, tak nak terima apa benda tu, vaksin contohnya lah kan. Ataupun dia tak nak terima rawatan dan sebagainya. So ini kita boleh buat test kat atas dia. So forensic psychiatrist akan buat test untuk tahu tentang dia punya mental state ataupun kelayakan dia dalam dia menguruskan perkara tersebut. Contohnya yang ini. So kita buat laporan kepada mahkamah. So mahkamah akan ditidakkan sama ada wasiat dituliskan itu boleh diterima ataupun pembahagian harta yang dilakukan itu kata apa, boleh diguna pakai ataupun terbatal dan sebagainya. Okey. So saya nak tunjukkan perbezaan antara civil dan criminal court. Kalau civil cases involve, tadi saya katakan private dispute ataupun arguments between person or organisation. Kalau criminal cases pula involve an action that is considered to be harmful to society, sesuatu yang memberi resiko besar ataupun kecederaan ataupun harmful ni apa? Apa orang Melayu kata harmful? Sesuatu yang boleh merosakkan lah, ya, merosakkan atau mengganggu keselamatan lah masyarakat. Mengganggu keselamatan masyarakat secara keseluruhannya. It's not only to ganggu individual tetapi mengganggu juga masyarakat secara keseluruhannya. Contoh kes-kes kes-kes rompakan, kes-kes senjata api, kes-kes rogol kan. Dia boleh menakutkan manusia-manusia yang lain ataupun individu-individu yang lain kan. Lepas tu kes-kes pembunuhan, kes-kes rompakan sama ada bersenjata, rompakan tanpa senjata, rompakan secara individu, rompakan secara berkumpulan, lot lah, banyak. Kita ada lebih kurang 7 atau 8 senarai jenayah berat. Okay, so criminal cases involve an action that is considered to be harmful to society as a whole, ya, macam tu. Itu kes-kes dalam kriminal. So ini kes-kes dalam civil. So dua-dua kes pun forensic psychologist, forensic psychiatrist boleh dipanggil ya untuk datang. In custody dispute, tadi untuk kes-kes sivil, yang ini untuk kes-kes yang berkaitan dengan hak penjagaan. Pun boleh juga panggil forensic psychiatrist kan. Forensic psychiatrist may be called to assess, untuk membuat penilaian. Itu tugas dia, untuk membuat penilaian dan persembahkan keputusan penilaian tersebut kepada pihak mahkamah. Apa yang nak kena nilai? How autonomous, independent and how genuine the express wishes, needs and requests of a child for a certain age can be. Katakanlah dia buat, kita pun tanya dia investigate. So dia buat keputusan kata nak tinggal dengan ayah atau tinggal dengan ibu. Berapa tepat keputusan tersebut? Adakah keputusan itu dipengaruhi oleh pihak lain? Adakah keputusan itu wajar? Adakah keputusan itu matang? Adakah keputusan itu dan sebagainya? Itu yang ditentukan oleh forensic psychiatrist. So sebelum nak buat sebelum mendengar keputusan, mungkin forensic psychiatrist akan membuat ujian. Satu antara ujian dibuat akan ujian medical assessment dulu kan, tentang mental state individu ini tadi kan.
sihat ke tak sihat. Lepas tu kita dengar keputusan dia tadi tu wajar atau tidak wajar, dan adakah keputusan itu jujur dan sebagainya. Lots of assessment lah, analysis can need to be done by forensic psychiatrist to perform in court, so that the court can make decisions, make a decisions, make a correct decisions lah, a right decisions. Okay, forensic psychiatrists evaluate and testify in cases of suspected emotional harm and also post-traumatic stress disorder. Selain daripada civil cases, custody tadi, juga dia juga membuat analisis ke atas individu-individu yang mengalami tekanan jiwa. Tekanan jiwa. Sebab tekanan jiwa ni besar. Sebab akibat daripada tekanan jiwa yang melampau, dia boleh membawa kepada keinginan untuk membunuh diri atau betul-betul membunuh diri. Keinginan untuk membunuh diri bukan buat bunuh diri lagi, tapi dah ada keinginan, dah ada perkataan-perkataan itu keluar daripada mulut individu tersebut. Ini kita ada, kes-kes student kita pun ada nak bunuh diri. Macam mana nak bunuh diri saya tanya, tapi dia betul-betul kuat. Tapi tak sampai mati lagi. Makan ubat dia ambil Panadol 16 biji. Ada budak forensik dah lama dah kes makan Panadol 16 biji, tapi dia cerdik. Masa dia makan tu dia mula-mula makan 8 biji dulu. Lepas tu lama tu dia makan 8 lagi, dia tak makan. Jadi kawan pun telefon saya, so saya kata saya pun telefon hospital lah kan, emergency department lah dekat USM. Saya kata ada student kita ada macam ni masalah begini. Lepas tu dia orang standby dekat sana. So saya pun cakap dengan kawan saya tadi, tolong bawa dia pimpin, so dia boleh berjalan. Okey, betul bila kita buat ujian darah, tidak ada keracunan yang melampau dalam badan dia. Dan apa yang berlaku? Dia ditempatkan di ward 5U. Duduklah kat situ 3 hari saya ingat. 3 hari. So bila buat investigation, saya dapati report daripada psychiatrist mengatakan dia ni desire for attention. Dia nakkan perhatian. So dia akan buat satu tindakan supaya dia boleh gain attention from others. Masa dia duduk dekat sana tu, tak mau cakap lah. You dah kenal ke takut saya? Okay. Dia nak attention. So masa saya tak apa, Alif sorry ya. Tak nak cakap perempuan ke lelaki. Bila dia tanya tu saya rasa sesuatu. Kalau dia tak tanya tadi mungkin saya boleh tahu. Okay, tak apa. Tapi dia dah lama, kes ni kes lama. It's okay, sekejap lupa dah pula Alif ni. Okay, bila dia duduk kat sana, jadi kawan-kawan kelas ni ramai datang kan. So kita nampak ada perempuan lelaki pun datang. Boleh datang melawat tak apa kan. Datang melawat, duduk borak-borak macam tu kan. Okay, kemudian saya pun datang juga kan, bawa pensyarah lain lah juga datang melawat. Sebab pensyarah tu nak datang tapi sebab dia segan, so pergi sama boleh. Itulah keputusan dia. Ada banyaklah cerita dalam tu. So saya nak simpulkan dekat sini, antara isu dia adalah dia dahagakan perhatian. So dia akan buat sesuatu untuk dapatkan perhatian daripada individu. Lepas tu dia dah keluar 3 hari. Lepas tu saya cakap dengan dia, nak masuk lagi tak? Saya kata macam tu. Sebab saya memang baik dengan dia student saya. Tak nak dah, dia kata. Okey, kenapa tak nak? Bising dalam tu, dia kata. Bising. Sebab kenapa bising? Orang tu menyanyi, orang tu menjerit, bising. Dia kata tak tenang duduk dalam tu. Tapi katil dia kat belakang sekali lah supaya tak diganggu sangat. Kalau depan-depan tu bising macam tu kan. Tak nak dah. Tapi saya cuba berbaik dengan, kita bukan cuba berbaik, dan memang berbaik dengan dia lah kan, sepanjang dia ada kat sini berbaik dengan dia. Setiap kali jumpa saya dia nak peluk-peluk saya, nak cium. Okey, peluk tak apa. Macam anak kan, peluk cium. Dia suka. So kita buat apa yang dia suka lah. Selagi kita nampak dia buat apa yang dia suka. Walaupun peluk cium dia tu tak menjadi masalah untuk saya kan. Saya pun dah tua macam tu, macam ibu sahaja. Jadi dia pun rasa happy dan dia tamat belajar. Dia tamat belajar di balik-balik kampung dia. Okey. Selesai. Tapi dia lepas tu dia jumpa saya. Lepas dah habis belajar tu, doktor saya nak buat ni master tau. Nak buat master dekat PPSP. Saya kata bagus je ni kan. So doesn't mean that orang yang mengalami mental illness sampai bila-bila dia mental illness. Tidak. Mungkin pada peringkat awal. Tapi bila kita rawat dengan lebih cepat, so dia akan sembuh. Okey, dia akan sembuh. Tapi isu-isu sebelum tu banyak lah. Tak nak kongsi lah di sini. Okey, so itu yang kita akan buat penilaian lah. Buat penilaian dan juga buat pemerhatian. Sekarang pun kita ada juga kan, kita sentiasa ada. Sebab manusia ni hidup. Orang pelajar USM ni keluar masuk kan, macam tu. Kita ada. Okey, tak apalah.
So for forensic psychiatrist, it is important to reach a deep understanding of the person's life history. So kalau kita nak dapatkan, nak kenal individu tersebut, so nak dapatkan maklumat yang banyak daripada individu tersebut, dia ada banyak proses. So antaranya ada kena buat report dan juga report kan, kita kena dapat maklumat detail information from the participant, from the client kan. Baru kita tahu keputusan apa tindakan kita seterusnya, apa kaedah atau teknik yang perlu kita lakukan untuk get more info daripada klien tersebut. So kita kena tahu the demographic issues of the person first. So apa yang dia minat, okay? Mungkin tentang latar belakang keluarga dia. Normally kita akan pergi pada latar belakang keluarga dia macam tu, sebab mungkin masalah yang dia hadapi sekarang, roots dia ada pada keluarga itu tadi. Asal usul masalah dia tadi ada daripada pembesaran dia, child rearing practice dia tu yang silap. Dia ada isu dekat childhood trauma. Mungkin itu isunya. Jadi kita kena bila kita try to understand the person, to get more information from the person. So this is what the forensic psychiatrist will do lah. Get as lots of information ataupun deep information, like in-depth information in terms of the life history. Okay. It is important to reach a deep understanding of person life history to identify. Kenapa? To identify past experience. Nak kenal pasti that may have created a special exposure to trauma. Inilah kesan, ini adalah asas dan terut kepada trauma ataupun masalah yang dihadapi sekarang oleh that person. And then to distinguish genuine trauma from faking trauma. Kita nak tahu adakah trauma yang dihadapi ini dia buat-buat, dia pura-pura, ataupun memang trauma ni dia dah alami. Masa ni baru dia nak burst. Masa ni baru benda tu nak keluar kerana ada sesuatu yang trigger dia nak keluar. Okay, masa tu dia nak keluar. So ini tujuan dia, kita buat deeper investigation in terms of the person, the client life history. Okay, itu satu isu. Isu yang lain pula, banyak tugas forensic psychiatrist ni. Okay, are involved in worksite issues. Dalam institusi pekerjaan pun dia terlibat juga. In terms of kita nak dalam konteks workers compensation kan, kelayakan untuk mendapatkan gaji, kenaikan gaji ataupun bonus-bonus dan sebagainya, layak ke tak layak, kalau tak layak kenapa, kalau layak kenapa, apa tu sepatutnya diberi, kalau tak, kalau bos tak beri apa masalahnya kan. Ini semua isu ini, ya, sebab isu ni gaji dan sebagainya semua melibatkan emosi. Dia akan beri kesan kepada emosi kita dan juga akan memberi kesan kepada kesejahteraan hidup kita. Kita belajar kan, you belajar, you perlu duit tak belajar ni, tanya you. Guna duit tak belajar? Ke guna daun? Dah nak garang dah ni. Kau penat dah dengar saya bercakap. Ya, guna duit. Kadang-kadang kita tak cukup duit, mak kita tu tak banyak mana sangat duit. Okey, mungkin di antara ibu bapa you yang memang sponsor je Iman, guna duit. Betul, kadang-kadang oleh kerana kita tak cukup duit, kita pinjam. Pinjam PTPTN, buat pinjaman kat bank ataupun kita mohon. Kita mohon untuk dapatkan beasiswa dan sebagainya, kan? Kita perlukan duit, nak belajar perlukan duit. Lepas kita dah habis belajar, kita kena bayar balik hutang kita. Aku bayar hutang pun dengan duit juga. Ataupun setengah orang dia bayar hutang, setengah-setengah company kita bayar hutang dengan tempoh pekerjaan tersebut. Ya, macam tu. Lepas tu kita nak kerja. Kerja pun kita nak duit. Ada tak kita kerja tak nak duit? Tak apa bos. Bos tak payah bagi kerja, tak payah bagi duit. Saya happy. Saya happy bekerja kat sini. Tak apalah kalau you isteri bos. Okay? Macam tu. Mungkin kahwin orang kaya lah ni, buat best sikit. Okay, so ini banyak isu, worker compensation, supervisory disrespect, ada isu hormat menghormati di antara rakan sekerja dan sebagainya, disability fault discrimination, berlaku diskriminasi ataupun sexual harassment di tempat kerja. Ini semua isu dekat tempat kerja. Ini yang saya boleh tulis. Ada banyak isu lagi. Yang mana isu ini semua mengganggu kesejahteraan mental dan boleh lead kepada criminal aspect. So ini akan diberi perhatian oleh psychiatrist. Okay, kalau dekat yang ni isu-isu macam ni kan, tugas forensic psychiatrist sangat besar. Kalau dekat US memang hebat, dia orang dapat banyak duit. Begitu juga kalau dekat UK. Kat Malaysia ni dia kurang sedikit lah kot macam tu kan. So forensic psychiatrists are trained in the use of psychological autopsy to determine cause of death. Mungkin kematian tu bukan saja disebabkan oleh kecederaan, tapi mungkin disebabkan oleh kesan emosi. Emosi dan sebagainya lah. Itu semua kaedah tersebut semua dipelajari oleh forensic psychiatrist sebab mereka adalah doktor, medical doctor. Okay, forensic psychiatrists use their special knowledge of the medical legal interference, interference pula, medical legal interface, So mereka ni kan doktor dan mereka juga ada knowledge dan juga training dalam bidang legal kan. So digunakan ilmu ini to testify, give evidence, be a witness. Bila dekat mahkamah,
mereka ini akan beri bukti. Bukti itu daripada mana? Daripada maklumat yang telah mereka collect daripada patient itu tadi ataupun daripada klien itu tadi. Tak kira lah, mungkin dia pergi kat jail ke atau dia pergi kat mental hospital ke. Collect all the information from that person and then analyze the information first. Bukan tunjuk macam tu saja kat mahkamah. Mahkamah tak tahu. When you talk to court, you need to use a legal language. You tak boleh guna perkataan yang macam kita bercakap sekarang kan dekat mahkamah, tak ada, dan tak boleh cakap banyak-banyak macam ni. Mahkamah akan ketuk macam tu. Maknanya you salah cakap lah. So you nak kena cakap tu sesuatu yang sangat spesifik, short, precise and short macam tu, short and sound macam tu kan. Dan juga you dah concludekan keputusan you tadi. So to give to testify or give evidence and be a witness, menjadi saksi pakar. Saksi pakar, macam mana kita masukkan saksi pakar? Saksi pakar sebab you dah dapatkan maklumat daripada individu itu tadi. So sekarang you menjadi saksi atas apa yang maklumat itu telah kumpulkan. Okey, saya pergi agak laju sorry. Saya rasa you boleh tangkap apa yang saya sampaikan. Okay, to testify, give evidence, be a witness in cases of medical malpractice. Ini dalam bidang institusi, boleh juga kita boleh kaji antara yang kita boleh testify lah, apa-apa saja salah laku di tempat kerja ke ataupun sesuatu yang melibatkan sexual issues ataupun mistreatment, ataupun salah layanan, salah layanan ataupun abuse penderaan penderaan sama ada kepada patient atau kepada rakan sekerja, apa-apa sajalah dalam sesuatu institusi ataupun dalam aspek-aspek yang lain, so ini antara tugas forensic psychiatrist, to testify, give evidence or be a witness in terms of in any institutions lah. Ini institusi pekerjaan dan juga institusi-institusi yang lain seperti yang diarahkan oleh pihak mahkamah. So the forensic psychiatrist consultation can be a vital aid, sangat membantu, sangat membantu to determine whether a client is perjuring himself. Sangat membantu. Tugas forensic psychiatrist itu tadi sangat membantu sebab dia akan daripada data yang dikumpulkan tu, so dia tahu maklumat yang diberikan itu adalah salah ataupun ada penipuan dalam pemberian maklumat itu tadi. Dan juga forensic psychiatrist akan memberitahu pada mahkamah sama ada individu ini boleh membuat pengakuan, layak membuat pengakuan dalam keadaan mental state dia sekarang, dia boleh membuat pengakuan. Okey? Itu yang kita akan buat ujian dulu. Kita akan buat analisis ke atas mental state dia, sama ada dia ada the way they talk, the information given by the person is faking, lots of malingering in that information, ataupun sama ada individu tersebut layak untuk mendengar pertuduhan, membuat rayuan ataupun membuat pengakuan dan sebagainya. So itu kita nak investigate in terms of mental state. So ini antara contoh lah. Kali ini dekat Amerika memang banyak lah. Walaupun kadang-kadang dah ditangkap, kadang-kadang forensic psychiatrist dekat Amerika atau polis dekat Amerika, they keep on do further investigation. Maybe they think maybe by doing that further information, by doing that further investigation, they can help the person. Contoh macam ni, a schizophrenic man spent 9 years in prison in Florida for a double murder, to which he had made a false confession. Kadang-kadang dia terpaksa membuat pengakuan, masa dia kena tanya-tanya dengan polis, dia terpaksa membuat pengakuan yang salah. Walaupun dia tak bunuh kan, dia terpaksa mengaku jugalah. Kadang-kadang kerana nak menolong rakan yang lain, nak melepaskan rakan yang lain atau isterinya kan, macam tu dia terpaksa membuat pengakuan yang salah. Ataupun dia tak tahan kena pukul. Kalau tak mengaku kan kena pukul. Mengaku je lah macam tu kan. Which an expert forensic psychiatrist consultation could have revealed to be invalid. So bila invalid, lepaslah dia. Ini banyak kat Amerika banyak. Okay, as an expert witness, sebagai saksi pakar, the forensic psychiatrist perform numerous consultative services, memberi perkhidmatan, khidmat nasihat kepada pihak kehakiman, pihak kehakiman in terms of apa? Khidmat nasihat in terms of jury selection, pilih juri, client management, macam mana nak menguruskan klien tersebut kerana dia ada isu-isu begini kan, dia ada isu mental illness ke, dia ada isu-isu malingering or faking dan sebagainya, so macam mana nak menguruskan dia, witness preparation and witness evaluation. Kan saksi-saksi datang tu kita kena buat
kena buat evaluation dulu kepada saksi. Bukan semua saksi tu kadang-kadang keterangannya boleh dipakai. So buat evaluation dulu, assessment mental health and so on, so that they can stand on the witness stand to give evidence lah, to say something. So determining witness credibility, okay, kelayakan seorang saksi itu. So forensic psychiatrist present throughout the legal system. Okay, betul. Inilah tugas dia. Bila kita kata psychiatrist saja, dia duduk kat hospital. Tapi bila kita sebut dia sebagai forensic psychiatrist, dia akan duduk dia akan ada antara tugasannya di mahkamah. Tapi dia tak semestinya duduk bekerja dekat mahkamah. No. Dia boleh bekerja dekat hospital. Cuma kalau dalam kes-kes tertentu, dia dipanggil kerana dia pakar dalam bidang itu. Dia tidak dipanggil untuk semua cases. Tak ada. Begitu juga forensic psychologist. Kita tidak dipanggil untuk semua cases. Kita hanya dipanggil untuk kes yang kita pakar. Contoh kita pakar dalam domestic violence. Kita pakar dalam juvana. Okay, kita pakar dalam personality issues. So kita akan dipanggil untuk investigate that issues only. So another issues we call another person macam tu. So tugas forensic psychology ni indirectly dia present throughout the legal system, adalah dalam proses kehakiman tersebut. Kita tulis kat sini working behind the scene. Ada kalanya dia bekerja di sebalik. Okay, di sebalik. Tapi ada kalanya dia dipanggil untuk berdiri dekat witness stand to give information on the witness stand to inform attorney, judge and juries about why people do and what they do. Ini yang kita kata dalam konteks psikologi, konteks psychiatrist issues lah, in terms of mental health kan, in understanding the motive of doing that actions, the motives of for each individual conducting that certain actions kan, what is the motive of doing that. Okay, bila kita cakap pasal motive, we are talking also about the personality issues, the psychological issues. Bila kita sebut psychological issues, it's about behavior and also mental process. Mental process is a lot. Dia berkaitan dengan intelijensi, dia berkaitan dengan motivations, dia berkaitan dengan sensation and perception, and lots of things. Okay, saya nak tunjukkan gambaran dalam mahkamah. Ini witness stand. Di sinilah dipanggil saksi dan sebagainya untuk berdiri dekat sini. Ini judge and so on lah. Nanti saya akan letak ni dalam mana? Dalam e-learn, nanti you boleh tengok lah. Yang penting nak tunjukkan witness stand lah. Dekat sini juri punya. Okay, kedudukan. Okay, forensic psychiatrist conducting an evaluation. Membuat penilaian. Okay, mana dia ni pula? Okay, okay, betul. Forensic psychiatrist conducting an evaluation. So kita tahu bahawa forensic psychiatrist ini dia buat evaluation. So dia ada banyak kaedah. A properly conducted forensic evaluation is an extended in-depth process. So bila dia buat penilaian itu mesti dibuat dengan detail, sedalam yang boleh dan dengan secara meluas. Okay. So macam mana nak dapat detail dan meluas? Dia kena buat kaedah-kaedah ini. Antaranya multiple interview. Bila dia interview tu, bukan satu interview saja, dah cukup dalam maklumat tersebut. Tidak. Kadang-kadang beberapa kali interview dilakukan. Kadang-kadang di waktu pagi, lepas tu waktu masa yang lain pula, lepas tu di tempat yang lain pula, macam tu, untuk dapat suasana yang berbeza. Okay, so that we can identify whether there is a malingering issues or faking issues in terms of the information given by the participants. Okay, so the detailed interview. Tapi mula-mula, normally kita akan tanya open-ended question dulu, soalan terbuka. Kemudian baru kita narrow down. Sebab itu kita kena selalu ingat apa yang kita tanya dan jawapan yang diberi oleh klien tu tadi. Kita kena selalu ingat sebab yang bila kita rasa jawapan-jawapan tu is so significant, some of the answer is so significant, so we need to tag that significant words, and ask to clarify for the client to clarify more, give more information related to that key point. Okay, so comparisons of what the examinee has communicated on different occasions. Sebab tu saya kata tadi kita kena buat pelbagai kaedah cara mendapatkan maklumat tersebut, kan, multiple interview dan sebagainya. Antara dalam multiple interview tu pun kita boleh buat pelbagai kaedah, kita boleh buat macam kita bagi gambar, kan, suruh dia analyse ataupun dia boleh cerita pada kita tentang gambar tersebut dan sebagainya. Okay, ni micro analysis of data. Yang ini kita rakam melalui CCTV. Dan okay, so analisis kita buat ialah based on rakaman tu tadi. Based on rakaman tu tadi, dia tak nampak kita dan dia tak tahu kita sedang perhatikan dia. Atau mungkin dia tahu kita sedang perhatikan dia, tapi dia tak tahu bagaimana, siapa yang akan membuat analisis itu, bagaimana analisis itu akan dijalankan. Dia mungkin tak tahu. So this is what we call micro analysis of the data, which considerations of sequence, tone and non-verbal behavior. Ini semua kita perhatikan. Ke continuity maklumat yang diberikan, disampaikan. Lepas tu intonasi suara. Lepas tu kita juga tengok antara verbal behavior and non-verbal behavior, facial expression dan sebagainya. Okay. So setakat ini boleh ke? Boleh ikut kan? Okay.
ke tak ada dah kat sini? Ke dah pergi dapur ambil makanan? Mak masak apa kat dapur? Pukul 12.30 dah ni. Mak kita tengah masak kat dapur, mesti bau harum kan? Oh betul, mak tengah masak, sedapnya mak. Mak saya dah tak ada, kalau mak saya ada mesti dia tengah masak kat dapur. Okey, dia masak lemak kuning, lemak cili api, sedapnya kan? Oh, asam pedas, sedap, semuanya sedap. Okey, tapi saya kat sini, kat rumah ni saya mak tak masak. Mak sedang beri kuliah. Mak sedang beri kesian anak-anak saya. Aduh. Okay, fine. Okay. Tak apa. Jom kita bergerak. Itulah bertugas untuk you. It's okay, tak apa. Kenapa? Kena kita tanggungjawab ada gaji kan. Banyak pula cerita. Okay, kita berbalik-balik sekejap. Berbalik-balik. Tadi kita buat pelbagai kaedah lah untuk dapatkan deeper information kan. So kita guna multiple interview, detailed review, comparisons. The examinees communication in a different occasions. Okay. Kemudian kita buat microanalysis dan juga kita buat cross checking with confirmed evidence. Maklumat yang kita dapat itu tadi, kita cross check. Kita cross check dengan laporan-laporan yang kita terima daripada hospital ke, daripada pihak polis ke, daripada mana-mana lah, daripada data information daripada saksi-saksi yang lain kan, yang dibawa kepada kita daripada pihak hospital, polis dan sebagainya, ataupun pihak keluarga dan sebagainya. So kita cross check. So kita nak confirm supaya bila kita pergi ke mahkamah, maklumat kita sampaikan ke mahkamah tu memang yang dah solid punya. Yang dah solid. So cross checking with confirmed evidence, interview relevant others, police and medical records, other expert witnesses report and psychological testing. Kita dah kan lots of information lah. Kita try to kita try to kata apa apa nak cakap ya, join all the information. So kita add on the information, mixing the information and then try to get a solid answer lah regarding that investigations. So this evaluation must be conducted in detail. Buat tugasan tadi semua dengan cara detail, dengan cara diplomasi. Bila kita deal dengan manusia, kita kena sangat berdiplomasi. Kita tak boleh macam bila kita lihat dia tu kan, alamak selikihnya orang ni memang nak menipu lah muka ni. Tak boleh. Kita tak boleh. Itu untuk current situation. It's not because of the current situation, or it's not also because of the previous experience. Kata apa experience by the client. Atau kita tengok dia kan, oh dia ni kalau ikut rekod ni dah banyak kali menipu dah ni. Ni mesti nak menipu juga. Tak boleh. Tak boleh. So itu maksud diplomasi. So bila kita nak investigate dia, kita investigate sekarang ni. Nanti kemudian kita balik, baru kita compare dengan all the information. Cuma you memang dah ada information lebih awal siapa dia. So you kena sangat berhati-hati. So dalam berhati-hati itu you kena diplomasi. Tak boleh tunjukkan muka you yang prejudice. Kan? Tak sukalah dia ni. Whatever lah you dah ada. You tak, bila kita ada prejudice kan, kita tak boleh absorb jawapan dia kerana kita dah ada jawapan kita sendiri. Kita nak macam ni jawapan, kita nak macam ni jawapan. Kita tahu oh orang ni memang penipu. Kita dah simpan dalam fikiran kita, tak boleh. So kita kena kosongkan fikiran kita, dengar keterangan dia di saat ini. Okey, macam tu, dan tidak mengambil kira kesilapan dia masa lampau ataupun siapa dia di saat itu kan, busuk ke, tak mandi ke, ataupun tahu banyak dan sebagainya. Solve the problems lah in a good way, with detail diplomasi and with thoughtfulness, berhati-hati kerana kemungkinan akan ada isu-isu penipuan di situ. Tak apa kalau ada isu, kalau you sangat berhati-hati, you boleh detect dekat mana di mana isu penipuan tersebut. Kalau you rasa isu itu tidak boleh dipercayai kerana ada simptom-simptom penipuan, so tanya balik, tanya dalam keadaan cara yang lain pula. Jangan tanya benda yang sama je. Betul ke awak tak menipu? Betul ke awak tak menipu? Jangan tanya macam tu. Buat cerita lain dulu. Sebab dekat situ dia mungkin akan terperangkap. Kalau betul dia menipu, dia akan terperangkap. So ini yang dilakukan dekat mahkamah lah normally. Untuk kes-kes mental psychiatric. Kalau dia kata, oh sebab masa yang buat tu saya tahu saya ni sebenarnya ada DID, Dissociative Identity Disorder. Saya kadang-kadang jadi diri saya, kadang-kadang saya jadi Aminah. Kadang-kadang saya jadi Benjamin. Macam tu, dia kata tu. Jadi masa saya buat tu kan, saya rasa saya macam Benjamin. Macam mana pula dia rasa dia macam Benjamin? Normally bila kita jadi Benjamin, kita tak ingat pun kita ni adalah Sarah. Okey, tak apa. Macam tu tak apa. Jadi kalau seorang pakar ni dia boleh panggil. Kita boleh panggil. Okey, sekarang ni you apa? Sekarang saya Sarah. Saya Sarah sekarang. Okey, you kata you ada Benjamin, you ada Aminah kan? Okey, sekarang kita boleh panggil. Kalau menggunakan satu teknik yang tertentu kan, psychiatric mungkin belajar kan, kita nak panggil Benjamin dan kita nak panggil Aminah. Dia ada kaedah dia. Okey. So ada kes Bianchi, ada satu kes lah tapi ini lama, kes lama. Dia kata dia ada all this multiple personality. So mahkamah trick dia dengan panggil
orang ketiga, keempat dalam diri dia sebab dia kata dia DID kan. You tahu tak kalau you nak tahu DID ni you tengok cerita split lah. Dalam satu badan ada beberapa individu lain dalam satu badan. Macam tu. Okay. So bila kita treat dia panggil tak keluar pun yang dia kata ada orang kedua, orang ketiga dalam badan dia. Okay, so itulah kisahnya. So kita kena sangat berhati-hati. Okay, kenapa kita kena berhati-hati? Kita kena beri perhatian yang teliti, berdiplomasi dan berhati-hati. Because the examinee, orang kita tanya tadi may falsify ataupun misattribute. Mungkin dia menipu ataupun dia mungkin salah faham dengan soalan kita. Dia salah faham dengan soalan kita. Bila salah faham, dia bagi jawapan yang lain. Kita nak jawapan macam ni. Tapi dia salah faham dengan soalan kita, so dia bagi jawapan yang lain. Okay. So minimize, deny symptoms of traumatic stress. So kita kena berhati-hati supaya kita tak nak stress, bagi dia stressful. Kalau dia stressful, soalan kita sentiasa attack dia takkan jawab. Dia takkan jawab soalan kita. Okay. So exhibit amnesia. Takut dia kan tiba-tiba jadi amnesia pula. Ataupun berlaku forgetfulness. Okay. Okay, denial of past event whose remembrance remind such as stress ataupun dia menafikan pengalaman-pengalaman masa lampau dia. So dia banyak isu lah dekat situ. Saya pergi laju sikit. So people under stress may forget detail. Kalau kita memang meletakkan di dalam keadaan stres, takut-takutkan dia dan sebagainya, beri tekanan pada dia, besarkan mata kita bila bercakap dengan dia kan. Orang tak selesa. Kalau you rasa tak selesa, orang bercakap, kawan you bercakap dengan you besar mata ataupun mak you lah bercakap dengan you sampai pegang senduk. Aku tahu kau sebenarnya main telefon sampai pegang senduk kan. Memang kita main telefon tapi janganlah goyangkan senduk kan. Terkena kepala kita kan. Kita pun stressful macam tu kan. Jadi kita pun terlupa apa nak cakap. Terlupa apa nak cakap. Kita cakap dengan senduk sebab mak you tengah masak kan. So people under stress may forget detail, overstate their memories. Kalau dia sampai pada kita pun, dia cakap benda yang melampau-lampau, exaggerated. Kalau benda tu sikit je, ikan tu kecil dia jumpa tapi dia cerita jumpa ikan besar dan sebagainya. Dia overgerate the information and engage in wishful thinking. Dia cakap tu based on dia punya fantasy. Bayangan dia, angan-angan dia. Okay, so itu kita tak boleh letakkan individu dalam keadaan stressful bila kita nak try to investigate the person. So the core of forensic psychiatry lies in the creating a working alliance with the person being examined for the limited purposes of the examination. Ingat, tugas kita bekerjasama ataupun mendapatkan maklumat atau kita kata bekerjasama lah dengan individu tersebut atas had yang tertentu seperti yang diarahkan oleh mahkamah. Okay, kita hanya dapatkan information yang ini saja yang mahkamah nak. Tugas kita ada hadnya. Okay, so pada masa yang sama being a collaborator in constructing a mental, emotional, physical states in question. Ataupun kita juga bekerjasama dengan pihak tertentu untuk kita identify isu yang perlu diidentifikan, yang perlu kita identify atau kita bentangkan di mahkamah. So dalam arti kata lain lah, bila kita buat tugasan kita sebagai forensic psychiatrist, kita juga perlu bekerjasama dan juga kita perlu mengambil kira keperluan-keperluan mahkamah. Mungkin keperluan daripada pihak polis, keperluan daripada pihak-pihak tertentu. Lawyer kan, lawyer mereka pun ada lawyer mereka sendiri. Yang dituduh pun ada lawyer, yang kena tuduh yang dituduh ada lawyer, yang membuat kata apa pendakwaan pun ada lawyer dia sendiri. Jadi kita kena bekerjasama dengan semua pihak, kita tidak memihak kepada mana-mana pihak dan tugas kita based on we have the limitation in doing our job. Okay, we just need to do collect all this information or do this job based on the within the limitations, within the limitation aspect. So as a conclusion, forensic psychiatry is a branch of medicine, betul, which focuses on the interface of law and mental health. Dia adalah doktor bidang perubatan di mana hubungannya di antara kesihatan mental dan juga undang-undang. So forensic psychiatry and the law is a subspecialties of medicine and psychiatry concerned with the interface of psychiatric and legal proceeding. Okay, urusan-urusan kehakiman ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan mahkamah lah macam tu. So forensic psychiatrists aim to determine in civil matter, case civil, whether the plaintiff has evidence of psychiatric injury or illness. Okay, seseorang tersebut yang membuat pertuduhan tadi, dia ni ada tak isu-isu kata apa psychiatric illness ataupun psychiatric injury ke cederaan mental. Is so to determine with reasonable medical certainty whether or not the psychiatric condition was caused or provoked by the event claimed in the lawsuit. Okay, adakah yang membuat pendakwaan itu tadi, adakah kalau dia kata dia ada saya stres akibat daripada tindakan dia tu, asyik perhatikan saya rasa stres, saya rasa depressed sangat.
Betul ke? Betul ke bila kita diperhatikan diintai kan, hulu hilir kita diintai, perbuatan kita diintai, mendatangkan kecederaan emosi pada kita. Okey, mendatangkan kecederaan mental pada kita. Itu akan ditentukan oleh forensic psychiatrist. Okey. So in criminal cases pula, whether the defendant, orang yang kita tuduh tadi tu, orang yang dalam pertuduhan tadi is competent to enter a plea, stand trial, be sentenced and or to undergo punishment. Adakah orang tu ada kelayakan untuk mendengar pertuduhan, untuk membuat rayuan, dia stable tak in terms of dia punya mental state, is it stable untuk membuat rayuan, untuk mendengar pertuduhan, kata apa, dan juga untuk melalui hukuman. Kadang-kadang setengah hukuman tu tak sesuai untuk dia. So mungkin dia perlu diberi treatment kan, macam tu. So itu yang baiklah. Kesian. So the task of the forensic psychiatrist is to independently. Tidak terlalu bergantung mesti nak ikut cakap orang ni. Lawyer aku kata mesti berpihak kepada dia. Tak ada. Independent. Independently determine whether or not the defendant is insane. Orang yang tutup tadi tu dia insane ke tak insane? Dia rational ke tak rational? Ini bahasa mahkamah. Insane, sane adalah bahasa mahkamah. Okay, kalau kita kata rational, kalau kita kata normal, abnormal, itu bahasa psikologi. Okay, ataupun bahasa perubatan. So the defendant is insane according to the legal definitions of sanity. Ya, nak tentukan sama ada dia mentally settle ke ataupun dia ada isu mental. Insane or not insane lah kita kata. Kita kata insane ataupun sane. Okay, insane tak rational, sane adalah rational. Okay, so insane people legally considered as psychiatrically disordered, abnormal psychology ataupun mentally illness lah, ataupun if so, to determine whether or not, kalau betul-betul dia insane, to determine whether or not the defendant is not guilty. Dia tak bersalah by reasons of insanity. Dia tak bersalah disebabkan oleh faktor isu insanity tadi tu. Kerana dia tak waras. Betul ke? Macam tu kan, according to the state, federal legal definition, statutes and principle. Ini lain ya, bila you tengok dekat dalam definisi mahkamah, definisi perundangan negara-negara lain, dia ada definisi yang berbeza in terms of understanding insane and sane. Ya, insanity, mereka ada peraturan-peraturan mereka sendiri dan peraturan ini tidak diguna pakai untuk satu dunia, tidak. Okey, so negara lain dia ada definisinya sendiri. Sebab tu kita tulis dalam buku, dalam akta. So kita kena refer pada akta lah nanti. So kalau orang tu didapati insane lah, tak rational, ada mental illness, kalau dia bersalah, dan dia bersalah. Tapi dalam keadaan dia tak sedar, dia insane, tak rational. Bukan kita lepaskan dia, tak. So kita consider dia sebagai pesakit. So letak dia dalam mental hospital, menjalani rawatan. Tapi kalau dia bersalah, dia bersalah. Tapi dia tak insane. Maknanya dia rational. So kita letakkan dia di tempat sini. Okay? Macam itulah. So, thank you. Thank you class. Okay? So saya harap you berpuas hati dengan kuliah saya hari ini. Okay tak kuliah saya? Boleh faham tak? Boleh. Tak faham banyak pun tak apa, sedikit pun